kita hadiahkan Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu dan kepada Maulana Syekh Ali Jum'ah radhiyallahu anhu dan kepada para aulia, para ulama dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Syai'unillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. InsyaAllah kita sambung dengan doa kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hassa 'ala at-tamassuki بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Aku niat belajar dan mengajar, mengingat dan memperingatkan, memberi manfaat dan mencari manfaat, memberi faedah dan mencari faedah, menggalakkan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, mengajak kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan dengan ikhlas dan mengharap redha Allah, dekat dengannya serta pahala darinya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung pengajian kita daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Maulana Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan bab apa? Yakin dan tawakal. Dan kita dah sebut dah sebelum ni, yakin dia ada 3 martabat, betul kan? Yakin dipanggil ilmul yaqin, dipanggil apa? Ainul yaqin, lagi apa? Haqqul yaqin. Dan ilmul yaqin diperolehi dengan mengaji lah. Mengaji dipanggil disiplin akademik itu. Dan hak dipanggil ainul yaqin dan haqqul yaqin tak boleh didapati melainkan dengan digabungkan ilmu dan amal. Ilmu dan apa? Ilmu dan amal. Boleh? Itu yang apa? Apa dia? Yang ada pada apa? Pada orang-orang yang mencapai martabat haqqul apa? Haqqul yaqin. Dan kemudian kita cerita berkenaan dengan tawakal. Tawakal maknanya berserah bulat-bulat pada apa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebut kebanyakan ulama mengatakan tawakal tidak apa? Menafikan usaha. Kebanyakan mengatakan tawakal tidak menafikan apa? Usaha. Hanya beberapa wali-wali gitu je lah. Yang mana mereka ni hidup memang tak langsung fikir pasal dunia. Itu lain cerita lah. Kita ni kebanyakannya apa? Ahli dunia lah. Termasuklah ustaz pakai kepiah depan ni pun ahli dunia juga. Boleh? Ada anak bini, anak apa semua. Jadi kita panggil mesti usaha seperti mana orang biasa usaha. Boleh? Bahkan kita panggil
kalau kita tiba-tiba ikut dan nak pindah ke satu tempat, satu situasi kepada satu situasi lain, boleh jadi kadang-kadang kita tak beradab pada Allah Ta'ala yang menghendaki untuk kita berada di tempat kita. Boleh? Baik. Jadi insya-Allah kita sambung lagi bacaan hadis daripada hadis yang ke-7 kan? Yang belum baca lagi. Hadis ke-6 belum baca lagi? Baik. Jom kita baca qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina bi'ulumikum fid darain amin. Qala kata guru an Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yurzaqu kama yurzaqu. Ya tu baris apa? Baris depan. Yurzaqu at-tayru. Ra tu baris depan. Yurzaqu at-tayru taghdu himasan wa taruhu bitana. Rawahu at-Tirmizi. Dari Umar radhiyallahu taala anhu katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan kamu bertawakal, yakni menyerah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, nescaya Allah akan memberi rezeki kepadamu sebagaimana burung yang keluar pagi dengan perut kosong, yakni lapar, dan kembali senja hari sudah kenyang. Baik. Itu disebutkan daripada Imam At-Tirmizi, riwayat hadis apa? Imam At-Tirmizi. Siapa Imam At-Tirmizi ni? Siapa Imam At-Tirmizi? Saya dengar tak? Tak ingat? Hadis 40 apa? Imam At-Tirmizi. Siapa Imam At-Tirmizi? Kan kita sebut hadis-hadis, kitab-kitab hadis yang menjadi rujukan utama ahli sunnah ada berapa? Ada 6. Ada berapa? Ada 6. Pertama apa dia? Bukhari, Muslim, lagi apa? Abi Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Boleh? Ingat tu dia punya apa? Hadis-hadis ni. Nanti kita nak baca nanti semua ni hadis. Adalah lebih kurang berapa? 60,000 hadis gitu je lah kan semua baca. Sikitnya. Okey, pertama apa? Bukhari. Ini nombor 1. Kedua Muslim. Kedua apa? Ketiga apa dia? At-Tirmizi. Tarmizi boleh, Turmuzi boleh, semua ada sebutan dia lah. Boleh sebut belaka. Tirmizi boleh, Tarmizi boleh. Boleh? Okey, yang ketiga Abu Daud. Ya. Yang keempat Abu Daud ni. Abu Daud. Ya, Muslim. Yang keberapa? Yang kelima An-Nasai. Yang keenam Ibnu Majah. Ibnu Majah. Boleh? Salam Allah. Jadi dia ni nama Bukhari, kita ada nama Sahih. Nama apa? Sahih Bukhari. Lepas tu Muslim nama apa? Sahih juga. Sahih apa? Muslim. Tirmizi, Abu Daud ni dipanggil Sunan. Dia panggil apa? Sunan, bukan Sunan Kaliwajaga pun tu tak, bukan? Sunan. Tulis Sunan. Boleh? Ni pun Sunan juga. Boleh? Ya. Ya? Apa beza Sunan tu? Sahih ni dia panggil apa? Semua hadis-hadisnya sahih semua. Itu semua. Dia panggil apa? Level top dalam kesahihan. Sunan dia tak semua sahih. Ya.
Sunan apa sunan? Sunan jamak sunnah. Sunnah. Seringat nak kalimat sunnah? Oh takkan tak dah dengar langsung sunnah. Sunnah Nabi kan? Sunnah. Jamak dia, jim ni jamak. Apa dia? Sunan. Sunanun. Ini apa sunnah dia panggil apa? Singular. Betul je ni. S-I-N. Singular. Dan ni apa? Boleh? Sunan. Boleh. Jadi kita panggil yang sahih, semua sahih. Boleh? Yang sunan semua apa? Bukan semua sunan lah. Yang sunan apa dia? Ada yang sahih, ada yang dhaif. Ada yang sahih, ada apa? Ada yang dhaif. Boleh? Baik, kita kenal hari ni Tirmizi. Tirmizi, nama dia apa? Nama sebenar dia? Nama dia Muhammad bin Isa. Muhammad bin apa? Isa. Muhammad bin Isa. Bin apa? Saurah. Nama datuk dia. Dia punya gelaran dia At-Tirmizi. Ada apa? Tirmizi. Ibu ayah mengaji kitab dia. Apa mengaji kitab dia? Syama'il Muhammadiyah. Syama'il apa dia? Apa Ustaz Azam cerita apa makna Syama'il Muhammadiyah? Lupa dah. Pesan Rasulullah. Apa Syama'il? Sifat-sifat fizikal dan akhlak. Syama'il Muhammadi. Ni dia karang kitab dia. Ni kitab nombor 2. Kitab nombor 1 apa dia? Sunan Tirmizi. Ya. Sirah maknanya perjalanan hidup. Tapi sebenarnya Syama'il Muhammadiyah ni satu juzuk daripada sirah. Sirah ni besar. Kan? Syama'il satu apa? Juzuk daripada sirah. Boleh? Dia wafat bila? Dia wafat bila? 279 Hijrah. Melayu dia 279. Berapa tahun dah dia? 1000 tahun lebih kan? 1000 tahun lebih. 279 Hijrah. Imam At-Tirmizi radhiyallahu taala anhu. Bayangkan kitab dia 1000 Syama'il Muhammadiyah tu berapa ribu tahun lah? 1200 tahun orang duk baca untuk kenal Rasulullah. Ibu ayah rasa pahala dia banyak mana tu. Saya tulis PhD semua tak ada siapa baca pun. Boleh. Ada Makcik Sal baca ke? Buku-buku tulis tak ada baca pun. Tu semua ni yang panggil keikhlasan yang Allah Taala bagi ganjaran yang tidak terhingga. Ya. Apa Tirmizi tempat. Tirmizi tempat. Tirmiz tempat di Iran sekarang, Iran. Nama dia Muhammad bin Isa bin Saurah. Nama panjang lagi Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhahak. Itu dia punya apa? Nama dia penuh sikit panjang. Sebab kami memang kena hafal dulu Pak Isa. Saurah. Kalau tak hafal, fail exam. Jadi boya kena hafal juga ni. Saya tanya. Dah ada gerak. Okey, baik. Itu dia Imam At-Tirmizi. Ya. Imam Nawawi di Damsyik. Dia tak. Imam Nawawi datang kemudian. Imam Nawawi dipanggil apa? Dia yang kitab kita ni ringkasan daripada semua ni. Dia executive apa? Summary. Ya? Itu dia ringkas semua ni, daripada semua ni. 40 tu dia panggil memang compact lah. Intisari betul. Yang ni kiranya dia tak intisari sangat. Yang ni dia banyak sikit, 2000 lebih. Hadis kita 2000 lebih. Ni berapa? Bukhari saja 8000. Muslim saja Muslim 7000. Tirmizi 6. Yang bawah semua 6,000.
Ada kau dia orang kahwin, ada kahwin. Yang tak kahwin siapa ni? Imam Nawawi tak kahwin. Imam Nawawi kahwin umur 44. Imam Nawawi memanglah mati awal makan sehari sekali je. Makan dia makan sehari tu roti kan kita cerita kan roti Arab kan. Roti Arab dia ada dua layer kan. Separuh bahagi dua pula. Separuh bahagi dua. Tu dia makan tu je. Jadi kira satu roti 4 hari lah. Satu hari roti 4 hari. Makan bila lepas maghrib, minum air 1 gelas sebelum subuh. Saya itu tu dia ni. Kira dia puasa. Dia puasa sepanjang hidup dia. Sebenarnya dia puasa sepanjang apa? Sepanjang hidup dia. Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Tapi tu dia umur 44, 100 lebih kitab dia karang. Kitab-kitab umur 21, dia dah karang syarah ni. Huraian Sahih Muslim. Huraian Sahih Muslim berapa? 12 jilid. Umur 21. Saya 30 buat apa? Tak buat apa? Main game. Tak. Sikit je lah. Tapi kira subhanallah lah Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Hidup dia tak ada pikat kahwin, tak ada pikat apa. Pakai serban kira ni dia pengetua Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Kira kitab dia tersebar seluruh dunia zaman dia lagi ni. Kitab apa tersebar seluruh dunia. Lepas tu orang duk cari-cari dia, siapa Imam Nawawi ni, kami nak jumpa lah, nak sembang sikit, alim sangat ni, kami baca kitab ni. Boleh pilah ke madrasah Darul Hadis Ashrafiyah. Madrasah Darul Hadis ni ke madrasah hebat lah. Boleh? Hebat. Pi dia cari mana Imam Nawawi, tak jumpa apa semua. Lepas tu ada orang duk sapu sampah. Rupanya itu yang sapu sampah tu Imam Nawawi. Pakai serban lusuh, baju pun copak-caping biasa tu Imam Nawawi. Pernah waktu tu dia ada krisis dengan kerajaan. Waktu tu orang kerajaan suruh ulama keluar fatwa supaya dibenarkan kutip cukai banyak-banyak kepada rakyat ni. Minta kutip cukai. Sebab apa? Atas tujuan nak lawan tentera Mongol. Tentera Mongol, boleh? Nak lawan tentera Mongol. Lepas tu Imam Nawawi, waktu tu semua setuju. Mai sampai ke Imam Nawawi kata, boleh nak buat macam tu, tak ada masalah, tapi dengan syarat harta raja ni dulu kena kena infak dulu. Sebab apa? Ni gundik ada berapa? Seorang pembesar ada 100 gundik. Setiap 100 gundik itu seorang gundik ada emas tu dia lengan ni. Ni emas ni. Gundik boleh. Gundik ni hamba perempuan. Hamba perempuan memang kita kata dibenarkan lebih daripada berapa orang, tak apa, hamba perempuan. Tapi isteri hanya 4. Ni dipanggil hukum hakam hamba, isu berkaitan dengan hamba, boleh. Jadi kiranya dulu hamba ni, hamba perempuan panggil gundik tu. 100 orang emas tu dia. Sampai ni dah emas banyak jadi, betul tiba-tiba nak kutip duit rakyat ni nak makan pun struggle teruk semua. Lepas tu Imam Nawawi kata boleh nak buat itu. Tapi hak gundik 100 orang ni guna dulu duit depa. Lepas tu kalau tak cukup baru ambil duit ambil duit rakyat. Marah Raja Zuhair bebas waktu tu. Raja bebas kata kerajaan Mamluk. Bani Mamluk. Boleh? Marah Zuhair bebas, "Hei, kuasam betul. Kalau hang tak keluar fatwa, aku pecat hang daripada madrasah daripada guru madrasah." Dia kata Pecat sebab aku tak ambil sesin pun duit duit sekolah. Kan aku makan berapa sangat aku perlu aku makan roti tu kita bagi berapa persen roti. 1/8 makan tu aku tak ambil 1% pun. Duit tu semua duit tu aku infakkan balik kepada madrasah. Jika nak pecah ke nak buat apa kata tu tak kisah. Boleh? Tu Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Kalau saya nak pecah mampu ni makan apa nasi. Dah makan ni udang galah tak hari.
Raja Islam, Islam saya bebas, Islam. Dia nak perang lawan Mongol. Lawan Mongol, nak pertahankan Islam lah. Cuma salah lah keluarkan apa? Fatwa yang sedemikian kan. Ya. Baik, itu dipanggil hukum hakam apa dia? Masalah Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Baik. Cerita pada hadis ini dia kata daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah SAW sadar, dia kata apa? Andai kamu bertawakal kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, nescaya Allah akan memberi rezeki kepada kamu. Apa dia? Tawakal kita sebut. Tawakal ni apa dia? Dipanggil berserah pada Allah Taala bulat-bulat lah. Berserah sepenuhnya. Kalau kita berserah pada Allah, sebenarnya senang tak urusan kita? Senang. Tak ada stres. Betul? Orang yang duk pening ni sebab dia tak ada makna tawakal. Hei, macam duit ni tak cukup ni. Macam manalah anak aku ni jahat nak mampu ni. Macam manalah aku ni menteri pula. Menteri pun nak bikar. La ilaha illallah. Macam mana menteri kita ni? Oh, la ilaha illallah. Duk kalut minta menteri-menteri apa? Kita pula. Depa lah kat kita buat apa? Boleh. Itu apa dalam kitab hikam dia sebut apa? Arih nafsaka minat tadbir. Fama qama bihi ghairuka la taqum bihi anta. Apa maksudnya? Hang ni kena rehatlah daripada urus takbir. Urus takbir tu apa? Benda yang Allah Taala dah tentukan. Apa dia tentukan? Mati, sakit, sihat, rezeki. Lagi apa lagi? Macam-macam tu lah. Jodoh. Itu hendak fikir apa? Oh, retail lah fikir. Leha ke, timah ke. Dia pening. Tak ada. Ni leha lain lah. Leha ni. Diperlih no. Bukan leha sini. Duduk pening, tak sudah kerja. Tak jalan apa. Tak jalan ibadat pun tak khusyuk. Boleh faham? Fikir benda yang sepatutnya Allah Ta'ala dah urus. Sampai bawa kesan kepada benda yang sepatutnya kita apa? Kita laksana sungguh-sungguh. Apa dia? Amal ibadat. Tanggungjawab kita sebagai suami. Tanggungjawab kita sebagai isteri. Tanggungjawab kita. Boleh faham? Itu dipanggil apa? Benda-benda yang apa? Menyebabkan hakikatnya kita tidak bertawakal. Itu dia. Boleh? Ada darah tinggi pula. Dia pening apa semua. Buat kerja je lah sungguh-sungguh. Kan? Ada rezeki ada lah. Boleh? Ini duk fikir kerja terbengkalai apa pun tak jadi. Boleh? Baik. Kemudian kata Imam apa? Imam Ibn Athaillah Sekandari dia kata apa? Apa dia? Ijtihaduka fima domina lak. Wa taqsiruka fima tuliba mink dalilun ala intimasi basirati mink. Itu dia punya hikam. Apa maksudnya? Dia kata kamu ni usaha sangat-sangat pada benda yang sudah dijamin kepada engkau, sedangkan kamu cuai pada benda yang sepatutnya diminta kamu lakukan. Itu dalil hitamnya mata hati. Itu dalil hitamnya mata hati. Maksud dia apa tu? Maksud dia apa? Dia kata apa? Kita duk fikir pasal menteri. Kita duk fikir pasal benda tu orang panggil apa? Itu dipanggil dah memang ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Kita tak nak fikir tayang undi sudahlah. Boleh kan? Waktu pilihan raya sudahlah. Ni lepas pilihan raya pun fikir. Ni pun siapa jadi menteri pun fikir, dia Perdana Menteri pun fikir. Lepas tu duit minyak mahal pun nak fikir, minyak murah pun fikir. Bincang semua benda. Boleh? Tak bagus nak fikir. Boleh? Benda hak sepatutnya kena fikir apa dia? Mengaji sebab sembahyang, mengaji Quran, mengaji apa dia? Benda tu kita cuai. Boleh? Yang sepatutnya kita mahir, kita apa? Kita cuai. Kita cari rezeki untuk ahli keluarga kita, bekerja sungguh-sungguh, kita cuai. Banyak duk sembang kat kedai kopi, banyak ni orang lelaki lah selalunya ni, orang perempuan tak ada sangat benda-benda tu. Tu duk gaduh, dia sembang. Gaduh lah dengan kawan satu batch, gaduh dengan kawan sekerja. Kes apa? Kes Perdana Menteri je. Mata lebam. Betul abang ni, awak ni mata lebam ni. Mata lebam. Gaduh bertumbuk dengan kawan. Sebab apa? Kawan abang sokong Tun M. Abang sokong Muhyiddin. Hak ni sokong Azmin. Ni sokong Anwar.
Benda tak ada kejadah apalah, tak ada apa hal pun. Tapi benda tu boleh menyebabkan apa? Rosak habis sepatutnya kita kena jaga. Yang kena jaga silaturahim kena jaga tak? Silaturahim kena jaga tak? Kena jaga. Ini duk benda-benda merapu sampai rosak apa dia? Benda silaturahim, amal ibadat, kebaikan dan sebagainya yang sepatutnya kita jaga. Boleh faham? Jadi sepatutnya benda yang kita tawakal, semua benda kita serah pada Allah Ta'ala dan tumpu apa sepatut tanggungjawab yang kita wajib laksanakan. Maka kata apa? Kata Nabi SAW, hampa ni macam burung lah. Macam mana kalau kita tawakal semua-semua macam apa? Burung ni kan fikir apa? Dia keluar macam biasa, dia lapar, dia balik, dia kenyang. Burung dia fikir apa ni? Stres-stres ada burung mati sebab stres. Ada burung darah tinggi ada. Tak ada. Kita mati sebab stres, mati kata tak bahagia, mati sebab tak cukup, mati sebab, boleh faham tak? Sebab apa? Tak percaya dengan Allah Ta'ala. Burung dia keluar kerja je biasa, relax. Boleh? Balik kenyang, perut macam biasa, tak ada apa. Boleh faham? Itu dipanggil yang sepatutnya berlaku pada orang yang bergelar mukmin. Kita percaya Allah Ta'ala. Boleh? Tapi sepatutnya kita menang lagi daripada burung ni. Burung menang daripada kita pula. Hebat lagi burung daripada kita. Mazmumah lah tu. Benda yang apa? Tak sepatutnya kita sibukkan. Boleh? Baik. Kemudian kita baca hadis yang ketujuh. An Abi Amarah Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fulan idza awaita ila firashik faqul, ni doa lah, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyika alladhi arsalt fa innaka in mitta min lailatika mitta ala fitrah wa in asbahta khairan muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihain an al-Bara qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل وذكر نحوه ثم قال واجعلهن آخر ما تقول. Baik, apa maksud dia? Dari Abu Amarah iaitu Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai si fulan, jika engkau naik ke atas tempat tidurmu, bacalah ni doa lah. Yang kena hafal. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu ilaika ma aj'al saya tak tahu alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Maksud dia apa? Ya Allah, saya menyerahkan diri kepadamu dan menghadapkan wajah kepadamu dan menyerahkan urusan kepadamu dan menyandarkan menyandarkan punggung kepadamu. Dia kata bukan punggung ni, zahri belakang sebenarnya. Ibu ganti bukan punggung, zahri belakang. Zahri mana belakang. Ya, dia terjemah lain ni. Dan menyandarkan belakang kepadamu kerana mengharap dan takut kepadamu. Saya percaya kepada kitab yang engkau turunkan dan nabi yang engkau utuskan. Ini doa. Maka kata Nabi, maka jika terjadi mati pada malam itu, berarti mati dalam iman. Dan jika lanjut umur sampai pagi, maka berpagi-pagi dengan baik mendapat pahala yang besar. Itu dia. Ini doa ni dah.
Dalam riwayat yang lain dan dalam riwayat Al-Bara' yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, jika engkau tidur maka berwuduklah bagaikan akan solat, kemudian menyandarkan pada pinggang kanan, yakni miring ke kanan, kemudian bacalah doa di atas dan jadikan penghabisan zikirmu. Ini dipanggil adab-adab tidur. Boleh? Dia nak cerita point dia tu, doa ni makna tawakal. Doa ni makna apa? Makna tawakal. Cuma sambil-sambil itu kita cerita adab tidur. Apa adab-adab tidur yang dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu? Dia kata, yang pertama, kalau nak tidur ambil wuduk dulu. Ambil apa? Wuduk. Maka dipanggil apa? Wuduk ni dia ada apa? Dia ada sebenarnya ada wuduk yang wajib, ada wuduk yang sunat. Boleh? Wuduk yang wajib, wuduk yang apa? Sunat. Wuduk yang wajib, wuduk wajib mengangkat hadas untuk tujuan solat, untuk tujuan tawaf. Tujuan apa lagi? Wuduk yang wajib. Untuk tujuan baca Quran pula. Pegang Quran. Baca kena wuduk tak? Tak, tapi afdal ada wuduk lah. Cuma kalau sentuh mushaf kena apa? Kena ada wuduk. Boleh faham? Itu dipanggil apa? Wuduk yang apa? Yang wajib. Wuduk yang sunat, wuduk yang sunat. Pertama, wuduk yang sunat yang kita mengaji, dia panggil memperbaharui wuduk. Itu wuduk yang sunat. Apa dia memperbaharui wuduk? Contoh, kita ambil wuduk untuk zuhur kan, kita dah sembahyang zuhur. Maka bila dah habis apa? Sembahyang zuhur tadi, lepas tu masuk waktu asar pula. Tapi kita tak kentut, tak apa benda-benda yang membatalkan wuduk ni. Maka disunatkan kita apa? Memperbaharui wuduk kita untuk solat yang baru. Boleh faham? Itu dipanggil walaupun tak batal. Maka itu dipanggil wuduk yang sunat. Bila lagi wuduk yang sunat? Ni, wuduk sebelum tidur. Wuduk nak jumpa sultan. Jumpa raja pembesar-besar. Contoh tadi, Ustaz Faiz ni nak pergi ambil projek mana-mana ni. Jumpa Tan Sri Muhyiddin. Boleh? Jadi kena ambil wuduk dulu Nabi. Boleh? Apa lagi wuduk yang sunat? Wuduk selepas daripada apa? Mandi mayat. Sebab mandi mayat, sunat mandi dan sunat ambil wuduk pula. Boleh? Dan banyak lagi lah tempat-tempat dipanggil apa? Sunat wuduk. Cuma dia ada hukum sikit. Apa dia? Wuduk sunat seperti wuduk jumpa raja, wuduk nak tidur, apa dia? Maka dipanggil apa? Wuduk tadi kalau kentut tak batal. Kentut tak batal. Sentuh tak batal. Tak perlu kalau contoh kita ambil wuduk nak tidur ni. Alamak tersentuh bini pula. Aduh nak kena pergi ambil wuduk pula. Nak kena apa? Nak kena. Tak lena lah macam tu. Boleh? Terlebih. Terlebih. Itu dah lain. Tu kena mandi dah lah Jizal. Boleh? Jadi kita kata apa? Kalau wuduk untuk nak tidur, maka kalau sentuh ke, kalau kentut ke, tak disunatkan untuk ulang balik. Boleh? Cukup dah sekali tu. Hanafi? Hanafi macam mana? Ya. Boleh, tak ada masalah. Kita kata masalah taklid, boleh untuk bertaklid mana-mana mazhab Hanafi apa semua. Tapi yang sebab tu saya sebut, yang afdalnya ketika kita ada keperluan saja ya kita taklid. Boleh? Ya, Puan Wardah. Lepas mandi hadas? Ya, disunatkan apa? Wuduk juga. Cuma mandi hadas sebenarnya wuduk sebelum. Tapi tak ada masalah nak wuduk selepas pun tak apa. Tapi yang lebih afdal adalah sebelum. Jadi ketika kan kita ambil wuduk kan sebelum, lepas tu kita mandi, kena jaga-jagalah jangan tersentuh kemaluan. Kan kena sentuh kemaluan batal. Jangan terkencing, jangan terkentut. Boleh? Hadas besar dia meliputi yang kecil. Ya, besar meliputi yang apa? Yang kecil. Boleh tu antara tempat-tempat wuduk yang sunat. Boleh? Ya.
Kena buat wuduk wajib. Tak boleh. Wuduk sunat tak boleh. Wuduk sunat dia panggil apa? Hanya untuk apa? Hanya untuk contoh tidur tu saja. Jumpa raja saja. Adapun kalau nak pegang Quran tak boleh. Adapun nak sembahyang tak boleh. Boleh? Ya, wuduk biasa. Ya, faham? Wuduk biasa. Baik. Itu dia panggil wuduk apa? Wuduk yang sunat. Baik. Kemudian kata Nabi SAW dia, ya. Kita sebut je ni. Nawaitul wudu lin naum. Ataupun saja aku ambil wuduk untuk tidur. Untuk tidur. Ataupun sahaja aku ambil wuduk jumpa apa? Jumpa raja. Sahaja aku ambil wuduk baharu. Itu dia panggil ni. Itu tak wajib. Kerana Allah Taala tak wajib. Ya, puan. Kalau dia apa nawaitu, ya, kalau tak ada niat sunat jadi wajib. Yang wuduk je kalau tak ada niat jadi wajib. Maksudnya kalau kita sebut saja aku ambil wuduk kerana Allah Taala, itu dia kira wuduk wajib. Ya. Ya, sama. Tapi sebenarnya satu lah kita bagi niat wuduk macam biasa je lah. Niat wuduk macam biasa. Lagi senang lah, lagi senang ya. Lagi senang. Banyak guna wuduk. Itu dia panggil untuk apa? Untuk apa? Untuk solat. Baik. Ya, ada apa puan? Repeat. Okey, rahsia kita. Tak ada ke? Baik, sekali kita kata wuduk ada wuduk yang wajib, ada wuduk yang apa? Sunat. Wuduk yang wajib gunanya untuk apa? Solat, untuk apa? Tawaf, untuk apa? Pegang Quran. Itu dia panggil yang apa? Wajib. Yang sunat ni ada banyak lah. Antaranya adalah wuduk baharu. Apalagi wuduk yang lain untuk tidur. Apalagi untuk jumpa raja ataupun sebelum mandi wajib. Dan banyak lagi lah tu dipanggil apa dia? Tempat-tempat wuduk yang sunat. Boleh? Baik. Jadi kita kata wuduk yang sunat tadi kalau kita niat dah memang sunat secara tertentu, tak boleh untuk apa? Untuk solat, untuk wajib tak boleh. Boleh? Sama begitulah juga sebenarnya kalau memang kita saja saya ambil wuduk kerana nak baca Quran. Sama. Kita kata kalau itu wajib, tapi kalau kita ambil wuduk untuk baca Quran boleh sembahyang tak boleh? Tak boleh. Ya. Walaupun kita panggil wuduk, kita niat macam ni. Saja aku ambil wuduk untuk baca Quran. Hukum dia wajib. Wuduk tu tadi. Cuma adakah boleh untuk apa? Guna solat tak boleh. Jadi sebenarnya baik apa? Nawai itu wuduk sahaja. Jangan spesifikkan, lagi senang. Ni dia panggil perbincangan fiqh lah, perbincangan fiqh. Niat sendiri. Sebab kadang-kadang apa? Orang kita mengaji fiqh ni kadang-kadang kita detail tu sebab nanti orang tanya macam-macam, betul tak? Jadi kita dah prepare, siap-siap dah jawapan-jawapan dia tu. Macam-macam tanya. Boleh? Corona? Wuduk untuk corona? Betul. Tak adalah. Wuduk biasalah. Wuduk corona. Ya, puan, tuan. Apa? Ya, sila tuan. Ya. Berada dalam keadaan duduk tetap punggung. Ya. Contohnya ketika pukul 9 dan pukul 1 kita terbangun, pasti tidur dalam keadaan tetap punggung. Ya. So perlu wuduk lagi tak? Pukul 1. Ya. Yang keduanya wuduk selepas kita habis tawaf. So kita mungkin tak batal, tapi kerana kita nak mengambil keberkatannya, sebelum sa'i kita wuduk. Baik, berkenaan dengan yang pertama, kita iktikaf. Iktikaf tu bila? Maksudnya kita apa? Kita saja masuk pukul 9 lah. Kita masuk pukul 9 pagi. Kita tak guna lagi wuduk tu. Maka masuk 9. Sebab Isya, ya. Okey. Ya. Dan malam tu katalah ada Mulai lah, ya. pukul 1 kita terbangun dalam tetap punggung. Ya. Kalau kita duduk tetap punggung, maksudnya wuduk kita tak batal itu. Boleh? Okey, kemudian adakah disunatkan tajdid wuduk? Sunat tajdid wuduk ketika subuh. Ketika subuh. Yang itu baru disunatkan tajdid wuduk. Boleh? Ya.
Yang puan nombor 2 apa dia tadi? Tawaf. Tawaf. Boleh tak ambil kita panggil sudut ambil wuduk kerana keberkatan? Boleh tak ada masalah? Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Boleh? Ya puan? Apa? Dalam sa'i ni, Ya. berapa orang batal untuk dengan duduk balik? Sa'i tak ada. Sa'i tak perlu wuduk. Tawaf sahaja puan. Ya. Boleh? Ya puan. Kalau kita ambil wuduk sebelum rumah belum masuk waktu solat. Ya. So ambil wuduk sesi. Ya. Kita dah pakai semua tu. Ya. Lepas tu bila masuk waktu tu, kalau belum batal nak memperbaharui saja wuduk tu, boleh ke kita tak buka semua atas je? Yang tu apa, dia tak panggil baharui wuduk lah. Pertama, kalau kita dah keluar daripada rumah, lepas tu kita pun tak guna lagi kan wuduk tu kan. Itu tak disunatkan memperbarui wuduk pada tu. Ya, tak perlu. Boleh. Kalau contoh kita orang panggil apa, masuk untuk solat saja, kalau kita nak apa, basuh muka, tu tak ada masalah lah. Basuh muka, basuh tangan, ataupun lepas makan kan. Lepas makan, kita basuh mulut, basuh muka, kumur, itu dia tak panggil wuduk yang baharu. Itu semata-mata basuh sahaja. Ya. Ya. Kita kat masjid, kan kita ada wuduk. Kadang kan sementara nak tunggu syak, kita duduk ni tapi kita tak tahu wuduk tu untuk nak sembahyang syak tu kena ambil sekali. Baik. Puan kata macam mana ni? Kita daripada maghrib, lepas tu tunggu isyak, lepas tu kita duduk saja. Kita kata tertidur ke, terlelap ke apa semua. Baik. Kita kata masalah berkenaan dengan tertidur, terlelap. Pertama kita tengok dulu. Kalau yakin tidur, barulah batal wudu. Adapun tak pasti, aku tertidur ke tadi aku terlelap saja ke aku. Dia tak pasti. Selagi mana tak pasti, wudu kekal ada. Ya. 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 Boleh, tak ada masalah. Buat keep wuduk tu. Dan kalau cuma eloknya kita memperbaharui wuduk lah, bukan wuduk yang wajib tu, memperbaharui wuduk. Memang ada di kalangan ulama-ulama kita pun kan, depa ni 40 tahun sembahyang subuh dengan wudu'i isya. 40 tahun sembahyang subuh dengan wudu'i isya. Maksud dia apa tu? Tak teno. Betul tak? Yang tu kita. Boleh? Ulama-ulama dulu dah. Memang kau panggil apa? Daripada isyak sampai sampai subuh dia kekalkan dia punya wuduk dia tu tadi. Kalau tidur pun maksudnya tidur apa? Tidur atas meja macam ni. Tidur ayam. Macam Imam Nawawi tu. Ya. Doa tahan wuduk. Tu saya tak tahu. Ada je majlisan ni. Doa pengasih lah, doa apalah. Itu tak ada lah, saya tak ada. Ya. Ada. Doa tahan wuduk. Saya tak tahu itu, saya tak tahu. Ada? Saya tak pasti. Doa tahan wuduk. Baik. Macam. Itu saya tak tahu, Baik. Bahaya majlisal ni. Tak ada gurau. Baik. Dia. Okey. Lepas tu dia panggil apa? Dia panggil adab yang pertama ambil wudu. Okey, adab yang kedua apa kata Nabi? Adab yang kedua apa dia? Kemudianlah tidur macam mana? Mengiring ke kanan. Itu cara Nabi SAW. Memang Nabi tidur mengiring ke kanan. Boleh? Sebab apa? Kiring kat kanan, dia katalah, dia panggil hikmah ulama-ulama sebutlah kan. Sebab jantung kita duduk belah mana? Belah kiri kan. Jadi kalau kita duduk mengiring belah kiri, dia bukan tindih. Pressure kat jantung, dia tidur sedap. Itu disebut dalam kitab Adidin lah. Dia kata kalau tidur belah kiri, bila dia jantung, kita himpit jantung, dia tidur nyenyak, layan. Tak tahulah yang tu.
Cuma yang ni saya ceritakan dalam kita hadis lama-lama ni lah kan. Dia kata, sebab dia lena. Jadi kan kita malam kita nak bangun mulai betul tak? Kan nak lena terus. Ha? Selalunya kita kalau aku dapat katil ni, aku tak mau bangun dah sampai besok. Tu dia tu. Kan kita tak, tapi kalau ulama-ulama Nabi apa semua kan, depa nak tidur nak kurangkan kesedapan. Tidur ni kira perlu saja. Jadi tidur belah kanan dia mengurangkan nyenyak tu. Boleh? Kurangkan nyenyak tu. Maka kalau orang kejut, Faiz bangun. Cepat terjaga. Tapi kalau belah kiri, kacau aku. Sebab terlampau apa? Terlampau sedap. Boleh? Maka itu yang disebutkan oleh ulama-ulama dalam syarahan kenapa Nabi SAW tidur belah apa? Bahagian kanan. Boleh? Kemudian kata lagi adab dia adalah apa? Adalah baca doa tadi. Boleh? Apa dia doa tu? Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzal wa nabiyyika alladhi arsal. Apa kelebihan dia? Kalau dia doa ni mati husnul khatimah, tu dia. Boleh? Kalau dia berpagi-pagi dalam keadaan apa? Kebaikan. InsyaAllah Allah Ta'ala lindung dia daripada mara bahaya dan kesusahan. Boleh? Bagus tak amal ni? Bagus. Bagus. Baik. Kemudian kata Tuku rahimahullah, an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah bin Uthman bin Amir bin Umar bin Ka'b bin Sa'd bin Taim bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi At-Taimi radhiyallahu anhu wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabah radhiyallahu anhum qala nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما متفق عليه. Dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Abdullah bin Uthman bin Amir bin Am bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi At-Taimi radhiyallahu anhu. Dia dan ayahnya juga ibunya semuanya ada termasuk golongan para sahabat radhiyallahu anhum. Katanya, ketika kami di dalam gua Sur, kami melihat tapak kaki kaum musyrikin di atas kepala kami. Maka kami berkata, ya Rasulullah, kalau seorang dari mereka melihat ke bawah tapak kakinya, pasti akan melihat kami. Jawab Nabi, bagaimana persangkaanmu terhadap dua orang yang disertai oleh Allah, oleh perlindungan Allah. Maksudnya yang Allah sebagai orang ketiganya, Bukhari dan Muslim. Baik, apa maksud dia? Yang pertama adalah berkenaan dengan seorang sahabat yang paling mulia. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu dia punya kunyah dia. Abu Bakar apa? Kunyah dia. Dia punya diri nama dia, nama bapa dia Abdullah bin Uthman. Dia comel cucu. Tu nampak pesan ada adik tu. Baik. Baik, apa dia? Nama dia apa? Abdullah bin Uthman. Dia Abi Quhafah, dia punya kunyah bapa dia. Kunyah apa? Bapa dia. Abdullah bin Uthman Abi Quhafah. Baik. Dia ni siapa dia? Dia, mak dia, bapa dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak dia sahabat Nabi tak? Anak dia. Anak dia anak dia isteri Nabi. Semua family dia tu masuk Islam tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu ni dipanggil kelebihan yang sangat-sangat besarlah. Macam kita sebutkan contoh, kalaulah contoh makcik Sal atuk ulama, suami ulama, cucu pun ulama, ni apa, adik beradik pun ulama, tu dia
Semua kita bagi orang dalam lingkungan yang baik-baik. Apa lagi kita nak. Itu dia bagi kelebihan di dunia yang sangat-sangat mulia. Boleh? Baik. Dan Abu Bakar bin Siddiq ni, dia lahir bila? Bila dia lahir? Dia lahir pada tahun 572 Hijrah. 572 Hijrah. 572 Masihi. Dia lahir. Jadi dia lewat 2 tahun daripada Nabi SAW. Nabi 570 Masihi. 570 Masihi. Dia 572. Jadi dia muda daripada Nabi berapa? 2 tahun. Boleh? Dan kemudian beliau ini orang yang pertama daripada lelaki yang baligh dan merdeka yang masuk Islam, nombor 1 secara mutlak. Nombor 1 di kalangan lelaki. Tapi yang nombor 1 secara mutlak siapa dia? Sayyidatina Khadijah. Dia nombor 1, tak siapa boleh lawan dia. Boleh? Itu Sayyidatina Khadijah. Boleh? Baik. Kemudian siapa yang masuk Islam di tangan Abu Bakar? Ramai sungguh. Daripada 10 orang yang dijanjikan syurga, 6 orang masuk Islam daripada Abu Bakar. Itu dia. Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Dia ni kiranya tadi kita sebut dia muda daripada Nabi SAW, kan? Nanti kita akan tengok dalam Syama'il Muhammadiyah tu ada hadis berkenaan uban. Hadis berkenaan apa? Uban. Nabi ada berapa uban? Nabi ada 16 ke 17 lai uban sahaja. 20 ada kata 20, tapi yang rajih 17. Banyak tak 17? Oh, sikit lah kata. Maksudnya nampak tua ke? Satu les sini, les sini. 16 sikit sangat. Kita kata sahabat ada masa, no kira, no uban, no. Tu dia. Tu nak kata apa? Nak kata apa? Cinta depa kepada Rasulullah SAW. Ya puan? Nabi tak pernah cabut uban. Cabut uban makruh. Cabut uban makruh. Sebab apa? Uban-uban ni di hari kiamat akan jadi rambut yang bercahaya. Boleh? Satu lagi. Ya. Tak ada Nabi SAW. Nabi tak ada gatal, tak ada gugur, tak ada apa, busuk pun tak ada, peluh Nabi. Buat minyak wangi peluh Nabi SAW. Itu. Kencing Nabi sahabat minum. Tu dia. Ya? Minum ke cerita. Mana yang tu Nabi suruh buh satu titik je ubat tu dia pergi bantai. Yang tu tak betul, dia tak faham. Dia bukan manusia biasa. Tu Rasulullah SAW. Boleh? Maka Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi SAW kalau duduk sebelah nampak Sayyidina Abu Bakar lagi tua. Dia dah beruban habis semua dah ni. Boleh? Maka Nabi SAW kata apa? Pilah berinai tu. Pi berinai ni. Kita nak pergi perang. Saya lagi pergi perang dengan rambut beruban habis. Orang tentera musuh kata, rupanya tentera mereka semua pak tu kerepot semua. Jadi orang musuh tak takut. Maka kata pi berinai. Moga-moga nampak lebih apa? Lebih muda. Boleh? Kala tak apa. Itu tapi inai. Boleh? Maka Sayyidina Abu Bakar pun berinai. Tapi Sayyidina Abu Bakar waktu tu pun dia perasan. Rasulullah, engkau pun beruban. Rasulullah SAW. Sebab kan dia pun nampak Nabi ni sentiasa muda. Tiba-tiba pada beberapa ketika umur Nabi nampak nampaklah selai 2 tadi uban tu. Sayyidina Abu Bakar kata, nanti ibu akan baca dalam Syama'il. Maka Nabi SAW kata apa? Ni aku uban ni sebab aku baca surah apa? Hud. Surah apa? Hud. Apa surah Hud? Fastaqim kama umirt. Fastaqim kama apa? Umirt. Ada ayat itu Allah Taala suruh apa? Nabi istiqamah seperti mana yang disuruh. Ibu ayah rasa istiqamah senang tak? Susah nak mampu. Boleh susah nak mampu. Bayangkan Nabi SAW malam mulai lagi. Lepas tu apa? Urus kaum muslimin, ajak orang, Allah Ta'ala kata apa? Suruh istiqamah macam biasa. Umur dah berapa dah? 63 dah. Nak istiqamah macam apa? Macam biasa. Larat dah. Larat dah. Kita makin berumur, amalan makin banyak ke makin kurang? Dan Nabi makin banyak, tugas makin banyak.
Tapi kita sebenarnya makin kurang betul tak? Oh, ni aku nak pergi melancong lah, letih duk tiap hari duk mengadap buku ni, duk mengadap komputer, buat kerja letih, pergi melancong pula ni kan. Kita maksudnya bila dah tu nak makin kurang. Nabi dak makin bertambah tugasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kiranya bila suruh istiqamah makin apa? Makin pening lah, makin letih lah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dia orang panggil apa? Disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang paling mulia selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia wafat pada tahun 13 Hijrah. Pada tahun 13 Hijrah, dan dikebumikan di mana? Di mana? Sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bilik Sadatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi siapa yang dikebumikan dengan Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar, lagi Sayyidina Umar, dua orang. Tapi ada satu lagi kosong kat situ. Dia kata Nabi Isa, satu lagi kosong. Patutnya Sayyidina Aisyah nak duduk situ. Tapi Sayyidina Aisyah kan dia ada peristiwa dia lawan Sayyidina Ali. Dia peristiwa Sayyidina Ali. Nabi dah pesan dah. Dia kata, apa kerja ada di kalangan bini-bini aku ni kena salak dengan anjing Hauab. Hauab tu nama tempat. Hauab tu nama apa? Nama tempat. Nabi kata, apa kerja bini aku ni kena salak dengan anjing apa? Anjing Hauab. Maka bila apa? Anjing Hauab tu nama tempat. Bukan anjing inilah. Anjing biasa, boleh. Waktu tu Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha dia on the way nak pi ke mana? Nak pi ke Iraq untuk nak cari tentera untuk apa? Bergabung dengan Sayyidina Talha dengan Sayyidina Zubair bin Awam. Nak bergabung tentera untuk asalnya niat nak apa? Melawan tentera pemberontak. Tapi Sayyidina Ali tetap bagi jangan nanti kita jadi fitnah. Dia rosak semua. Boleh? Sayyidina Aisyah kata tak, ini kita memang apa? Untuk nak perbaikilah keadaan kaum muslimin. Sampai dekat Hauab tadi ada Haji Salak. Dia teringat, ni macam Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh something, aku teringat dia Nabi macam tak bagi ni. Maksudnya apa? Bila Nabi peringat, maksudnya Nabi tak bagi. Lepas tu adik Sayyidina Aisyah nama Asma, bukan adik kakak. Asma kata, "Dak, kita ni nak buat benda baik." Sayyidina Aisyah kata apa? Pergi jugalah. Kali berlaku dia bagi fitnah, pergaduhan antara apa? Tentera Sayyidina Ali dengan Sayyidina apa? Zubair bin Awam. Gaduh-gaduh, ramai yang mati. Zubair bin Awam pun mati kat situ. Abu Talha pun mati kat situ. Ramai kaum muslim mati. Lepas tu Sayyidina Aisyah rasa apa? Kesal sangatlah. Jadi dia rasa tak sepatutlah aku dimakamkan di sebelah Nabi SAW, sebab aku macam kita panggil apa, macam tak dengar arahan lah, macam itulah. Jadi dikuburkan di mana? Bakit macam isteri-isteri Nabi yang lain. Boleh? Itu sebab dia. Seorang je isteri Nabi dikuburkan di Ma'la. Siapa dia? Sayyidina Khadijah di perkuburan Ma'la. Dan perkuburan Baqi' dan Ma'la antara perkuburan yang bakal dibangkitkan pertama di hari kiamat. Siapa tak boleh mati di Baqi', mati di Ma'la pun okey dah lah. Jadi kena pergi selalu Mekah, moga-moga kita mati kat sana. Boleh doa-doa. Baik. Itu dia panggil berkenaan dengan Sayyidina Abu Bakar. Baik. Cerita dia apa kat sini? Cerita dia adalah Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi SAW keluar berhijrah. Itu cerita dia. Boleh? Nabi SAW kiranya ketika diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk berhijrah. Waktu tu para sahabat dah hijrah sikit tu kan. Maka Sayyidina Abu Bakar dia nak hijrah, dia minta izin Rasulullah saya nak hijrah. Nabi kata apa? Tunggu dulu, moga-moga ada lebih baik untuk kamu. 2-3 kali dia minta izin, Nabi kata tunggu dulu, ada lebih baik untuk kamu. Tengok Nabi suruh dia teman baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah satu kelebihan yang sangat besar. Waktu tu kan orang duk cari nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi
keluar dulu ke Gua Sur untuk bersembunyi. Boleh? Waktu di Gua Sur tadi, hak yang geng-geng musyrikin duduk cari ni. Dekat geng-geng mereka ni ada seorang yang power berkenaan dengan ilmu kiafah. Ilmu kiafah kita tapak ni. Siapa dia? Suraqah bin Malik. Suraqah bin apa? Bin Malik. Depa ni apa dia? Depa ni dipanggil Bani Mudlij. Dia panggil Bani apa? Mudlij. Bani Mudlij ni memang pakar tapak. Tengok tapak tu tahu dah ni lelaki ni perempuan nama apa semua. Tu dia panggil apa? Ni tapak si anak, ni tapak si bapak. Yang ni ada dia beradik, ni belah nyang, ni belah. Tu. Tahu tu level. Tapak kaki saja. Tu dia. Tu dia bagi ilmu qiyafah. Tu dia panggil ilmu dah mati dah lah. Ya? Bukan. Dia ilmu qiyafah. Dia tu ilmu tu dah mati dah lah. Habis depa kabilah Bani Mudlij ni pupus ilmu tu dah. Sayanglah, rugi kan. Kita boleh tahu banyak benda lah. Ya? Bani Mudlij. Bani apa? Mudlij. Boleh? Siapa dia ni? Suraqah bin Malik. Dia tengok tapak kaki, jejak tapak kaki Nabi, dia tahu Nabi duduk mana. Boleh? Tapi bila sampai tu berakhir di Gua mana? Gua Sur tu. Gua Sur ni dia macam bawah sikit kan. Turun ke bawah sikit. Waktu tu sahabat Nabi SAW, sahabat dia Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi duduk dalam Gua Sur tadi. Bila nampak tapak kaki kaum musyrikin, tapak kaki kaum musyrikin, kalau musyrikin tunduk gitu sikit je, dah kumpul nampak Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar. Tapi itulah Allah Subhanahu Wa Taala punya kuasa. Dialah lindung para sahabat baginda dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia buat apa? Apa Nabi Allah hantar apa? Hantar burung merpati dan hantar labah buat sarang. Labah-labah buat sarang bagi nampak buruk gitu. Lepas tu nampak burung merpati. Jadi ada orang tu nak masuk ke gua dah musyrikin ni. Kawan dia kata, hang tak ada bagi kerja lah. Ni burung merpati ni, kalau ada orang masuk, nescaya dia tak buat sarang sini. Kalau ada orang masuk, nescaya sarang labah-labah dah apa? Dah hancur. Ni tak ada apa. Tu dia. Ya. Cicak. Cicak tak ada. Cicak nakai. Ya. Bukan peristiwa lain tu silap saya. Cicak peristiwa lain. Yang tu dia panggil sunat bunuh cicak. Bila bunuh cicak bila? Malam Jumaat. Dia memang betul. Betul. Ya, memang betul. Bunuh cicak. Boleh? Cicak macam mana? Cicak apa? Cicak rumah lah. Maksudnya cicak cacat apa? Masa cari tadi kan. Yang sarung tu dia tapak kaki. Ya. Kalau kita tak ada. Waktu ada tak orang dalam ni dia kata ada cicak cacat. Cicak. Itu yang Saya tak pasti apa panggil apa berkenaan dengan cicak tu peristiwa ni tu. Saya rasa ada peristiwa lain. Cicak peristiwa yang apa? Peristiwa lain. Nakal cicak ni jahat. Cap. Itu dia ada kacau kita lah tu. Baik. Okay, kita habiskan dia punya hadis tinggal berapa lagi? 3 kita habiskan lah. Habis lah. Baik. An Ummil Mukminin Ummi Salamah wasmuha Hindu binti Abi Umayyah Huzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala bismillah tawakkaltu ala Allah Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlama aw ujhala aw ajala aw yujhalu alayya. Hadisun rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Siapa Abu Daud ni? Abi Daud dan Tirmizi. Baik. Dari Ummul Mukminin Ummu Salamah dan namanya sendiri adalah Hindun binti Umayyah, iaitu Huzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya biasa Rasulullah SAW ketika keluar dari rumah membaca bismillah tawakkaltu ala Allah Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw ullama aw ajhala aw yujhala alayya.
Dengan nama Allah, saya berserah diri kepada Allah. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau daripada tersesat atau menyesatkan, tergelincir atau menggelincirkan, menganiaya atau dianiayakan, kebodohan atau diperbodohkan. Abu Daud dan At-Tirmizi. Baik, yang pertama, siapa dia? Ummul Mukminin Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Ummu Salamah antara isteri Nabi yang paling cantik ni, Ummu Salamah. Nama dia Hindun. Dan ada Ummu Salamah kunyah. Ya? Ada khilaf. Ada kata apa? Ummu Salamah, ada kata bukan. Itu Safiyah binti Huyai, itu daripada Bani Israel. Ummu Salamah daripada Bani Umayyah. Ummu Salamah ni apa dia? Antara isteri yang sangat cantik lah. Tapi dia janda lah. Suami kan? Suami dia masuk Kristian. Suami dia masuk Kristian. Tak, bukan. Tak. Suami dia nama Ubaidillah bin Jahsh. Ubaidillah bin apa? Bin Jahsh. Kan kita kata ketika duduk di mana? Di Mekah, lepas tu kan kena siksa. Maka dia ambil keputusan dengan apa? Nabi SAW benarkan untuk berhijrah ke mana? Habsyah. Berhijrah ke Habsyah. Bila berhijrah ke Habsyah, waktu tu apa dia? Si suami ni terpengaruh dengan agama Kristian. Kata agama Kristian ni okey, baik. Agama Nabi tak sempurna lagi. Agama Kristian dah lama dah, baik masuk Kristian dia. Masuk Kristian, mati pada Kristian tu tadi. Mati kafir lah, wa'ayazubillah. Boleh? Maka isteri ni dikahwini oleh Rasulullah SAW ketika Ummu Salamah masih lagi di Habsyah. Siapa yang tolong kahwinkan? Sayyidina Osman dipanggil wali hakim di situ. Wali hakim. Siapa yang bagi mahar? Siapa bagi mahar? Wakil bagi Nabi SAW. Najasyi bagi mahar berapa? 500 dinar. Raja Najasyi. Ya. Apa? Kita panggil hakikat apa saja Nabi SAW buat adalah arahan Allah Ta'ala. Kita tak boleh cakap macam tu. Kita tak boleh kata Nabi nafsu. Kita tak boleh kata Nabi apa cantik. Ya? Ya. Dan dia kira memang semua adalah arahan Allah Ta'ala. Boleh? Tapi hakikat dia panggil arahan Allah Ta'ala tu kesemuanya ada hikmah. Ada hikmahnya apa dia? Dia panggil hikmah dia adalah apa? Antara hikmahnya adalah nak supaya setiap daripada orang isteri-isteri Nabi SAW ni mampu cerita hal Nabi dalam rumah. Kalau seorang larat nak cerita semua. Mereka tak larat nak cerita semua. Jadi kira mengibar pakat semua cerita. Dan semua sepakat cerita tak ada lah Rasulullah SAW ni manusia yang biasa. Terbaik sekali akhlaknya. Tak pernah memukul dengan tangannya ini melainkan di jalan Allah Ta'ala. Tak pernah marah, tak pernah melenting, tak pernah. Tu dia. Kalau kita, bini kita cerita, mampu kita. Saya depan Mak Cisa tak apalah. Allah solehnya. Cisa kata, Ustaz Pak ini kalau jadi menantu saya, amboi. Jalan pun selu, amboi, jalan selu. Pijak semut, semut. Aduh zalimnya aku pijak semut. Cewah. Baik. Tapi bila dekat rumah, penampak bini boleh dekat rumah maki anak, cakap benda elok benda kasar-kasar kat anak boleh. Jadi kita kata apa dia? Nak tahu keadaan sebenarnya ada tanya apa? Bini, saya tanya isteri, tanya kawan terdekat, jangan tanya Majlis Sal. Puan Nur nak tahu tentang Ustaz Faiz. Tanya Majlis Sal. Majlis Sal tahu apa pasal saya? Boleh, memang nampaklah Majlis Sal. Saya jalan slow apa semua kan. Nampak soleh, baik apa semua. Tapi kalau tiba-tiba bini kita sendiri kata tak ada manusia lagi baik daripada tu. Dia panggil apa? Penyaksian nombor satu punya level. Tu dia panggil apa?
Dan kita panggil itu hikmah lah, dipanggil hikmah. Hikmah kita kata apa? Allah Taala suruh kahwinkan dengan apa? Ummu Salamah, hikmah, bukan hakikat. Hakikatnya adalah arahan Allah Subhanahu wa Taala. Boleh faham Hari kita panggil hikmah dia macam tadilah cerita. Macam Sayyidina Khadijah. Dia first orang yang masuk apa? Masuk Islam. Nabi waktu tu Nabi kata, aku takut samti orang buat jahat kat aku. Nabi kata, Sayyidina Khadijah kata, siapa nak buat jahat kat hang? Orang tolong orang, bagi makan orang miskin bersama silaturahim. Tu dia penyaksian daripada bini kepada si suami. Itu ada lagi penyaksian yang lebih power daripada penyaksian isteri? Ada lah kan? Tak ada lah lagi power daripada penyaksian seorang isteri. Jadi Nabi SAW ni kita panggil apa? Memang subhanallah lah akhlak dia. Dan orang yang sangat-sangat hebat. Boleh itu dipanggil hikmah. Boleh. Jadi Ummu Salamah ni tadi apa, Najasyi bagi apa? Mahar. Dia sponsor. Tak apa. Rasulullah tak payah bayar mahar. Aku sponsor 500 dinar. Berapa 500 dinar? Lah ni. Ibu ayah sama berapa? 1 dinar sama macam 4.25 gram emas. 1 dinar 4.25 apa? 5 gram emas. 1 dinar. 1 gram emas berapa ni? RM60. Ha? Ha? 1 lebih? Bukan RM60 lah. Ha? 1 gram berapa? Baiklah 180. 180. Okey, 180 kali 4.25. Siapa boleh tolong kali? Berapa? 100 apa? Cuba tengok berapa? Kira je. Satu. Kita kira tengok. Okey. 4.25 kali 180. Berapa? 765. Jadi dia panggil 1 dinar sama dengan 765 kali 500. 382,500. 382,000. Tu dia bagi kadar mahar apa? Mahar apa? Sayyidatina apa? Ummu Salamah. Tu dia kata. Sebab tu kisah dia ada satu kisah ni, dia bagi tambahan apa dia? Waktu tu bila Sayyidina Umar memerintah jadi khalifah, Sayyidina Umar waktu tu ada tengah fenomena apa? Yang mak pak ni bini-bini ni duk tak mahar yang tinggi. Mahal 5,000, 200,000 apa semua. Boleh? Sekarang tu sama juga. Mahal. Kan mahal. Batu apa? Batu Sayyidina Umar kata, mana boleh buat macam ni? Okey, dia kata, kita nak buat undang-undang, mahal tak boleh lebih daripada 500 dirham saja. 500 dirham tu dah lebih kurang RM2,000 lah. 500 apa dirham? Perak berapa lah ni perak? Saya tak pasti dah perak, orang tak kira sangat lah kan. Saya perak 1 dirham sama dengan 2.75. 1 dirham sama dengan 2.75 perak. Itu boleh kira lah berapa kadar dia. Boleh? Jadi apa dia? Bila buat undang-undang macam tu, Sayyidina Umar nak ijtihad dah. Terus ada orang perempuan wahai Amirul Mukminin, dia buat protes. Mana boleh buat hukum macam ni? Dia kata ni zalim ni. Kata Sayyidina Umar kata zalim apa? Ni nanti nak nikah apa semua? Tak. Nabi SAW sendiri bagi mahar berapa? 500 dinar. 300,000 ringgit. Bayar apa? Awak siapa? Awak nak halang ni? Nabi sendiri bayar 500. Awak siapa? Tu dia kata kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata apa? Betul lah perempuan ni salah Umar. Dia. Terus dia maksudnya dia tak tetapkan, tak jadi tetap. Sebab apa? Ummu Salamah ni. Nganak lagi ada. Itu orang panggil apa? Orang panggil apa? Apa masalah dari segi umum lah. Dari segi undang-undang kita kata tak boleh nak tetapkan dipanggil kadar paling banyak. Boleh? Sebab Nabi SAW dah bagi apa? Mahar 300,000. Tapi kita panggil dari segi pengamalan, kita pun kena pandai-pandai lah. Janganlah kita bantai apa. Okey, mahar dia apa? Rumah banglo. Tu dia. Mampulah saya nak cari rumah banglo. Boleh? Tapi memang mesti mahal macam tu. Mesti macam tu.
Waktu saya nak ngorak awet-awet mesin ni kata, boleh. Mahar dia satu rumah banglo, kemudian rantai mah apa semua berapa-berapa ni lah. Dia beli ada rantai-rantai mah dia tu. Dan apa dia? Mesti letak nama, macam kita beli rumah, letak nama isteri lah. Kalau kita cerai, siapa kena keluar? Gitu kena. Nah itu suami. Itu memang style adat apa? Adat Mesir. Jadi kebanyakan orang Mesir nikah umur 35 tahun ke atas. Lewat lah. Sangat-sangat lewat. Cari duit. Kita alhamdulillah lah kan nikah awal jugalah sikit. Ya, baik. Nikah lewat sangat ni kesian lah kan. Sebab kita dah tua dah, umur 60 nak kena kerja, anak tadika lagi. Aduh. Letih betul anak tadika. Dekat-dekat tak larak dah. Kan nak main baca-baca lagi, umur dah tua dah, boleh. Itu dia panggil hikmah kahwin awal. Baik. Itu dipanggil berkenaan dengan Ummu Salamah. Apa Ummu Salamah kata? Berkenaan dengan adab Nabi SAW nak keluar rumah. Baca doa apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dan doa sampai akhir lah yang disebutkan tadi. Maka kalau kita baca doa ni, insya-Allah Allah Ta'ala lindungkan kita ketika keluar rumah. Boleh? Baik. Kita baca yang hadis seterusnya. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala yani iza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqita wa tanahha anhu syaitan. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wan Nasa'i wa ghairuhum. Wa qala Tirmizi hadithun hasan. Zada Abu Daud fayaqul ya'ni syaitana lisyaitanin akhar kaifa laka birajulin qad hudi wa kufiya wa wuqiya. Baik, apa maksud ini? Dia panggil kelebihan baca doa tadi. Dari Anas radhiyallahu taala anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca ketika keluar dari rumahnya bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ini lagi pendek kan? Lagi pendek. Tadi panjang sikit. Nak beramal yang mana? Tanpa mula pendek dululah. Jadi bukan panjang. Boleh? Bismillah, dengan nama Allah saya berserah diri pada Allah, tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Disambut dengan kata-kata hudita wa kufita wa wuqita wa tanahha anhu syaitan. Engkau telah mendapat hidayah dan kecukupan dunia akhirat dan terpelihara dan jauh daripadamu syaitan. Dia banyak ada kelebihan dia. Banyak kelebihan dia tu. Ya. Ya, ada yang atas tu je. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah wala haula wala quwwata illa billah. Bawah tak perlu. Yang atas saja. Yang bawah tu kelebihan. Yang bawah tu ada kelebihan. Dalam riwayat yang lain syaitan berkata kepada temannya, bagaimana dapat mengganggu orang yang telah mendapat hidayah dan dicukupi dan terpelihara. Tu dia. Nak pelihara tak? Tu. Pelihara dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kita baca doa tadi. Baik, hadis yang terakhir an Anasin, ya, Encik Said. Yang kata disambut dengan kata-kata ni maksudnya. Disambut dengan kata-kata. Bila Nabi sallallahu bila apa kita sebut bismillahirrahmanirrahim ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Maksudnya bila dia habis saja akan ada orang sahut. Orang lain, bukan orang lain tak. Orang lain tu bila malaikat sambut, setan sambut, gitu. Setan pun sambut juga. Setan sambut lah tadi. Setan sambut, dia kata, macam mana aku nak kacau dia ni dah? Macam mana? Dia tak berhati. Itu dia maksud dia apa? Disahut. Boleh? Baik. An Anas radhiyallahu anhu qala kana akhawan ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ahaduhuma ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarifu fashaka al-muhtarifu akhahu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala la'allaka turzaqu bihi rawahu at-Tirmizi. Dari Anas radhiyallahu taala anhu katanya, pada masa Nabi ada dua orang bersaudara dan salah satunya selalu dekat pada majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang yang kedua bekerja.
pada suatu hari yang bekerja itu mengeluh kepada Nabi tentang keadaan saudaranya yang tidak bekerja itu. Maka sabda Nabi, mungkin engkau diberi rezeki kerana dia. Tu dia, kerana dia. Maksud dia apa? Ada dua orang saudara ni, satu kerja, satu pergi mengaji. Mengaji dengan Nabi lah maksudnya kan. Dia panggil ahli sufah, macam ahli sufah kan, ahli sufah ikut Nabi pergi mana, ikut sebab nak tahu Nabi cakap apa, Nabi buat apa. Tu dia panggil yang dilakukan oleh saudara dia ni. Seorang lagi kerja lah, seorang lagi kerja banting kayu, sagat ni, jadulah kerja-kerja ni lah, ketam kayu, buat apa semua. Boleh dia kira dia tanggung apa, tanggung adik dia tu. Boleh adik dia pergi mengaji, lepas tu dia apa, pergi jumpa Nabi SAW. Rasulullah, letih saya, dia ni tak kerja ni, saya duk tanggung dia ni. Rasulullah tegurlah dia sikit, suruh dia pergi kerja ni, duk pergi mengaji aja. Boleh bila nak kerja ni? Maka Nabi kata, boleh jadi rezeki hang tadi tu Allah Ta'ala bagi sebab apa? Sebab dia. Tu dia. Sebab dia. Ni kita panggil nasihat-nasihat lah kepada ibu ayah lah, kita sama sekali. Kita kan ada anak kan, ada anak kita ni, dia minat suruh pergi mengaji kan, mengaji. Dia tak kerja, dia minat mengaji mana? Dia mengaji, dia mula-mula habis degree. Lepas tu, abah saya minat sangatlah nak pergi mengaji master pula, pergi mengaji. Dia mengingat mengaji PhD pula mengaji. Kita kata, hang ni duk mengaji, apa pergi kerja lah. Semua aku dah tanggung hang aja tiap hari. Jangan cakap yang tu, tak boleh. Kira baguslah anak kita pergi mengaji. Hak yang tak jadi tak tahu hala tu. Pergi mengisap, pergi menggam, pergi cakoroi, pergi apa? Nak tahu? Macam cakoroi tak tahu cakoroi? Ketum. Ketum pun tak tahu, Ketum pun tak tahu. Amboi. Baik sangatlah ibu ayah ni. Cakoroi ni dia campuran dia. Dia kalau ketum saja, ketum tu dia dicampur dengan apa, ubat nyamuk. Dia campur dengan ubat nyamuk. Riset tu. Ubat nyamuk, apa Panadol soluble. Lepas tu dia ada resipi dia lah. Minum tu high. High. Tak mati. Patutnya kita doa dia mati cepat, tapi tak mati, dia high gitu. Boleh? Cakoroi. Tu kita panggil apa? Kita kena bersyukur lah. Anak mau pergi mengaji, anak buat benda faedah, bukan dia pergi apa disco, dia pergi clubbing. Boleh faham? Kena apa? Kenalah support anak kita tadi. Boleh? Tak apalah. Kira sebenarnya kalau dia pergi mengaji, dia ada kelebihan yang mungkin Allah Ta'ala bagi rezeki kepada dia nanti. Selagi mana kita mampu tanggung, kita tanggung. Boleh? Macam tu lah juga anak-anak kecil kita. Contohlah, anak sampai 6. Letihlah kerja ni, nak tanggung anak ni. Sebenarnya rezeki bukan rezeki awak, rezeki depa tu. Rezeki depa tu sebab awak dapat rezeki. Kalau awak ni saya tumpang rezeki anak awak kecil ni. Awak tumpang saja. Boleh? Tu kena ingat tu. Bukan kita orang panggil apa? Kita kata ni rezeki kita. Letihlah budak-budak kecil ni duk tumpang rezeki aku. Aku sepatutnya nak melancong di Maldives, nak pergi China, nak pergi Wuhan. Nak pergi Wuhan. Jangan tak tahu hala. Betul tak? Dia setengah mentaliti macam tu, betul? Mentaliti. Letih dia pun aku nak kena tanggung. Sebenarnya hang tu kena tanggung. Faham tak? Hang kena tanggung. Maksudnya Allah Ta'ala yang apa? Bagi rezeki kepada hang sebab apa? Sebab anak-anak dia. Boleh jadi duk fikir sabuk buat apa? Duk pening buat apa? Boleh faham? Kita panggil apa? Pakak-pakak kongsi rezeki. Rezeki itu milik Allah Ta'ala. Boleh? Maka apa? Kita last sekali patutnya tawakal pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi senang, dia akan bagi senang. Kalau bagi susah pun sah saja. Dia last sekali akan bagi kesenangan semula. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada sahabat. Fasal istiqamah. Pada istiqamah pula. Istiqamah hak letih tu. Boleh? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Okay, ada soalan ibu ayah dah? Anak khatam kita dah ni. Baik. Ya. Ya tuan. Ya. Apa?
Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Dia power apa? Kaki kiafah tu. Betul, kasab maknanya usaha. Kasab maknanya apa? Usaha. Dia nak sebut apa, kan tadi burung tadi bertawakal kan. Burung dia tawakal dia keluar dah cari makan. Dia keluar cari makan. Kita jangan kita kata bertawakal kita duduk rumah. Alah, cacing apa, ulat dalam apa? Batu pun boleh makan. Memanglah ulat batu ni kan, tapi dia cari makan juga. Okey? Bukan hang ni hang duduk dalam rumah duduk lena. Mana boleh faham? Nampak? Ulat dalam batu. Saya ingat tu waktu nak kahwin dulu. Tu mak pesan itu kat saya. Mak pesan. Orang tua kan. Janganlah duk cakap ulat dalam batu pun boleh makan, dia kata. Memanglah ulat dia makan pasir. Bini kita makan pasir ke? Terus insaf saya. Kena pergi ngaji. Terus nak kerja. Orang tua. Tapi betul, orang tua kita sebenarnya kalam-kalam depa hikmah. Depa mewarisi sebenarnya ilmu-ilmu daripada apa? Orang tua kita yang soleh, yang warak. Depa cakap sebenarnya ada dipanggil apa? Ambil daripada hadis-hadis daripada Quran yang depa faham tentang agama. Wallahu taala a'lam. Insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan. Minggu depan adakah balik cuti kampung? Cuti sekolah? Tak cuti? Balik. Kenuri mana pula ni kat cik ni? Amboi. Dia makan ni lah, pi teluk wanjah lah. Makan mi abu. Wallahu subhanahu. Ya? Bijak lah. Baik. Wallahu ta'ala. Baik, jadi kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم انفعنا بما علمتنا وبعلمنا الذي ينفعنا رب فقهنا فقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل قتل أنثى وذكر اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وجسدا على البلاء صابرا وشفاء من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. Ya, Kak Mah. Ya, Puan. Ya, dia panggil wakaf. Dia nak bagi apa? Ayat tu dia tak tergantung. Dia tak gantung. Ya?